YB Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada YB Rafizi dan juga Datuk Doktor. Ada dua soalan YB Rafizi. Pertama, dua-duanya mengenai pertanian. Kita sedia maklum bahawa kadar keterjaminan makanan kita adalah sangat di tahap yang membimbangkan. Yang pertama yang Rafizi, apabila kita turun ke ground ni Rafizi, kita menggalakkan sektor pertanian bertambah. Tapi sebenarnya di peringkat di dalam negeri Melaka, saya ambil contohnya, ramai yang buat pertanian tetapi dalam skala yang kecil. Tetapi apabila mereka buat pertanian dalam skala yang kecil, apabila pertanian itu tidak menguntungkan mereka, akhirnya dia give up dah. Seperti contoh, apabila ramai di antara kita yang suka bercucuk tanam di rumah, dia produce cili. Tapi bila cilinya gemuk, betul lah, memang baguslah, bajanya bagus. Tapi mereka tak tahu bagaimana nak pasarkan. Jadi sehubungan dengan itu yang Berhormat Rafizi, antara cadangan daripada Kerajaan Negeri Melaka pada Kementerian Kewangan pada tahun yang sudah adalah kita ada satu aplikasi yang kita hantarkan supaya kita nak mendigitalkan pertanian ini. Aplikasi ini lebih kurang sama macam Grab. Semua orang boleh pakai. Jadi orang yang bercucuk tanam pun dia boleh pasarkan melalui aplikasi itu. Tapi malangnya yang Berhormat Rafizi, aplikasi itu bila tu bajetnya tidak diluluskan kepada kita. Dan jadi akhirnya kita melihat idea yang baik untuk mendigitalkan sektor pertanian kita tidak dapat dilaksanakan. Sebab apa kerana penting yang Berhormat Rafizi? Sebab bila kita lihat, semua orang boleh tanam cili, tapi dia orang tanam cili, kalau dia kata untung orang sana tanam cili, semua nak tanam cili. Tapi aplikasi ini, dia ada apps yang boleh menentukan bahawa kadar penggunaan cili di negeri Melaka ni memerlukan katalah sebulan 1000 tan saja. Jadi kalau dia daftar untuk dia tanam cili untuk bulan ke-7, bulan 7 atau bulan 8, kalau masa tu bulan 6 dah tak boleh lagi. Jadi yang ini yang kita melihat betapa pentingnya kita mendigitalkan sektor pertanian kita, bukan saja kepada syarikat konglomerat pertanian yang besar, tetapi juga kepada petani-petani kita yang mengusahakan dalam skala yang kecil. Yang kedua yang Berhormat Rafizi adalah kita sedia maklum bahawa dari segi sektor perikanan, Laut Melaka ni apabila kita tambak, dia akan mengakibatkan sumber ikanan kita akan semakin berkurang. Jadi kalau boleh kita mohon, saya mohon daripada peringkat Negeri Melaka agar kita betul, kita tak boleh nak buat, kalau kita nak majukan pantai, nak tambak tanah, satu perkara yang mendatangkan hasil kepada negeri, tetapi ada implikasi kepada nelayan kita. Kalau boleh kita mohon, bajet yang akan RMK 13 yang kita nak bincangkan lepas ni, kalau boleh kita mengupayakan nelayan-nelayan kita ni untuk menjalankan sektor perikanan laut dalam sangkar, menggunakan IoT, yang boleh kita guna tebus tanah lombong-lombong yang tidak digunakan, dan juga ataupun tanah-tanah kerajaan yang ada, untuk kita upayakan nelayan-nelayan ini supaya kalau besok dia orang tak boleh turun ke laut sebab sumber perikanan makin kurang, maka ini adalah boleh menjadi sumber alternatif kepada mereka. Mohon dibincangkan dan juga dipertimbangkan. Terima kasih YB. Diagnosis tu betul, maksudnya cabaran untuk kita membangunkan sektor pertanian supaya dia boleh kekal lebih daripada 1-2 kali. Cabaran dia sebenarnya adalah skala. Jadi sebab itu diagnosis paling awal yang mendorong contohnya dekat Kementerian Ekonomi untuk kita hasilkan IPR Intan. Kerana sebelum ini program design baik di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri ialah untuk menggalakkan pertanian kontan, kan? Selalunya kita bagi dia wang, dana untuk dia pergi beli peralatan, ataupun kita bagi dia polybag, ataupun kita bagi dia latihan. Bila kita buat begitu, keseluruhan risiko pertanian dan perniagaan itu ditanggung oleh peserta ataupun pengusaha.
Dan tanaman ini selalunya ambil 1-2 musim sebelum dia betul-betul tahu baja macam mana, nak lawan serangga macam mana kan. Jadi akhirnya selalunya bila orang dapat kajian habis berbilion tiap-tiap tahun, bagi baja lah, bagi benih lah, tapi lepas satu pusingan dia give up. Jadi dan selalunya dia tidak melihat pertanian sebagai kerjaya lah. Dia tengah-tengah dia tanam, tiba-tiba dia dapat tawaran kerja, dia cabut lah kan. Jadi itu sebab kalau contohnya pendekatan kita melalui IPR ialah, pertama dia kena ada skala. Kalau tak ada 20-30 hektar, tak payah buat. Itu memang di peringkat kerajaan lah untuk kita nak menaikkan pengeluaran makanan mentah di Malaysia kan. Kemudian keseluruhan infrastruktur itu ditanggung oleh kerajaan. Maksudnya sediakan tanah, memang tanah kerajaan sediakan, kemudian buat para, buat IoT, buat PAM dan sebagainya. Dan peserta yang datang itu sebenarnya dia hanyalah nak kata pekerja pun taklah, dia ada share dalam tapak dia tu, tapi keseluruhan risiko perniagaan termasuklah pembeli borong itu dan harganya telah ditetapkan kan. Of course ideally kalau keadaan itu boleh berlaku begitu dan dia lebih mudah lah, dan memang setiap tahun kita tambah 10,000 ekar, 10,000 ekar kan. Jadi di seluruh negara lah. Cuma Melaka masalahnya mungkin tanah tak banyak lah. Jadi sebab tu nak buat IPR di Melaka ni, kita kena cari tanah paling kurang 20 ekar. Kod kalau di Melaka 20 ekar ni, dia kata daripada bagi buat tanam cili ke tanam ni, baik buat benda lain kan. Jadi there's that problem juga di Melaka lah. Jadi akhirnya kalau di Melaka, kalau pengusaha tu ialah pengusaha kecil lah, mungkin ada 1-2 ekar sebenarnya kan. Diagnosis yang kedua yang Wabi Akmal sebut tadi juga betul ya. Masalah pertanian di Malaysia selain daripada masalah skala yang saya sebut tadi, ialah masalah supply chain. Sebab tu kita tengok kalau harga daripada X farm ke final price tu, selalunya harga supply chain tu dia boleh jadi 100% atau 2 kali ganda lebih mahal. Saya pernah pergi ke satu, bukanlah ladang, kebun lah, kebun yang budak-budak muda buat ada. I think saya ingat di Kuala Pilah kan. Kita nanti timun jual daripada pasak, daripada kebun tu orang datang ambil dalam RM2. Saya tak ingat RM2 lebih sekilo lah. Tapi bila beli kat luar tu, dia jadi RM7 macam tu kan. Lebih kurang 2 kali ganda lagi mahal. Salah satu sebabnya ialah pemborong tu datang, beli, kemudian pergi jual di pasar borong Selayang daripada Kuala Pilah. Kemudian orang Kuala Pilah yang berniaga semua naik ke Selayang beli buat turun ke Kuala Pilah. Jadi dia punya double handling cost kan. Dan sebabnya ialah kerana masalah supply chain ni, kerana kita tak ada market transparency di dalam pertanian. Sebab itu untuk kita menyelesaikan soal supply chain, dulu orang kata jom kita jihad lawan peraih, lawan orang tengah semua kan. I think isu itu akan terus susah untuk ditangani kalau kita tidak menyelesaikan masalah market transparency. Orang beli saham, masalah tu tak berlaku tau. Orang beli saham, dia boleh tahu dekat mana nak beli semua, kerana the full information of the market tu ada. Setiap jam orang boleh tengok saham mana tengah naik, untung siapa dan sebagainya kan. Jadi ideally itulah yang sedang diusahakan di peringkat Kementerian Ekonomi sekarang, ke arah menyediakan full market transparency dalam bidang pertanian. Langkah pertama tu dah bermula, iaitu kita buat banci pertanian. Banci pertanian dah nak siap ni. Banci pertanian kali terakhir dibuat tahun 2005. Jadi kita dah ada lebih kurang 20 tahun yang sebenarnya segala maklumat makro yang kita tak tepat lah. Sebab tu setakat ini pandangan saya berdasarkan dapatan awalan daripada banci pertanian,
Sebenarnya segala pelaporan yang kita ada tentang pertanian di negara kita ini overstated. Kalau kita kata kita punya SSR kita 30%, most probably is maybe 20%, ada 10%. Kalau kita kata ada seramai sekian adalah petani, sebenarnya jumlah sebenar adalah lebih rendah. Sebab itu kita ada masalah cerita harga barang makanan ni. Kerana kalau ikut perancangan makro sepatutnya ada berapa kilo ada gini. Actually yang ada kat bawah tu tak macam itu. Jadi banci pertanian di peringkat makro dah selesai dan itu membolehkan kita untuk tempoh 1 tahun akan datang membangunkan satu sistem secara berkala yang bagi price transparency and market transparency. Dia tak adalah sampai ke peringkat pasaran saham lah. Orang boleh, yalah orang nak beli cili je pun kan. Dia tak adalah sampai dia kena tengok setiap jam ni kan. Tapi paling kurang ada beberapa data utama yang akan membantu kan. Contohnya harga borong, contohnya berapa volume yang ada, kemudian berapa supply yang ada dan sebagainya. Dan dengan ada ketersediaan data secara terbuka mengikut kawasan ini, dia boleh menjadi rujukan pasaran untuk membantu kita selain daripada menangani cerita cost, because then we manage the supply chain. Kerana penjual daripada ladang dia ex-farm, dia tahu you are going to sell that much. Daripada macam itu, baik aku pergi jual sendiri ke situ daripada jual kat pemborong semua kan. Which brings to YB Akmal punya soalan yang seterusnya, iaitu platform. Dekat sama ada MOF atau Kementerian Ekonomi, memang kita tiap-tiap tahun akan dapat banyak permintaan untuk buat platform. My caution satu saja. It's very difficult to develop a functioning platform because of adoption. Untuk membuat app tu tak payah. Tapi untuk memastikan orang dan juga data yang menggunakan app itu sampai pada satu skala, that's very difficult. Sebab tu kita tengok, kalau tengok dari segi platform penghantaran makanan lah kan, ada beratus-ratus masa zaman COVID dan sebelum zaman COVID. Akhirnya yang survive hanya 2. Grab dengan Foodpanda. Itu pun Foodpanda dah 2 tahun on sale, tak ada orang nak beli lagi ni. Foodpanda ni is a subsidiary of Delivery Hero. Delivery Hero ni is an international company. Because Foodpanda saya ingat makes about 150 million loss every year. Grab makes losses every year. Maksudnya untuk memastikan sesuatu platform tu betul-betul beribu-ribu orang pakai, ada transaksi dan sebagainya, adoption dia kena tinggi. And to maintain that adoption, there's a lot of element of subsidizing dan juga promotion and activity. Jadi pandangan saya YB Akmal setakat ini, chances are kalau kerajaan membangunkan sendiri platform, it might fail. Itu saja. Kan? Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Ekonomi, what we will do now is that we will work on the hardest bit. Doing a platform is not that difficult dari segi membangunkan. What is more difficult is the data. Only with a good data yang betul-betul menyeluruh, baru orang boleh pakai. And without usage, without usability dan sebagainya, without high engagement rate, then any platform yang kita buat dia akan mati kan. Macam platform kerajaan yang betul-betul berfungsi, sebab orang takut matilah MySejahtera. Kalau tak ada orang MySejahtera, sama ada dia mati ataupun dia tak boleh jalan. Jadi dia buatlah kan. But if you look at, ada beratus-ratus app kerajaan kan. Ada app kerajaan ni yang kadang-kadang 1,000 orang je pun tak pakai. Ada habis kan. So I think sebab itu pandangan di sebelah Kementerian Ekonomi dan juga sebelah MOF, usually we are a bit careful about peruntukan untuk app lah. But once we resolve the price transparency dan dia akan jadi data bagi kawasan setempat, kita berharap itu akan menyelesaikan supply chain issue
dan seterusnya, orang lain yang nak buat app is actually a lot cheaper because they just draw the data daripada situ, dan itulah yang boleh digunakan sebagai features and for them to develop lah. So most probably by 2026-ish kita dah sampai ke peringkat itu. Sekarang kita tunggu data makro daripada banci, kemudian we will start pilih 2-3 tempat untuk kita mula create a reference price. Maksud cili berapa, ikan berapa dan sebagainya. Sekarang ini yang ada is very much yang dikumpul oleh KPDN KPDN KK yang dalam dipanggil apa ni, price catcher. Tapi price catcher ni dia dua minggu sekali, kemudian dia harga yang memang orang dah jual. There's no supply and demand punya itulah. So and I think hopefully by 2026 once that's ada, mungkin Kerajaan Negeri boleh tengok how you can use it, but hopefully by then kita dah ada reference price tempatan. Yang soalan nombor 2 pasal ternakan dalam sangkar, it is in the process. Sebahagian daripada IPR, satu cabang IPR tu ialah ternakan ikan dalam sangkar. Sebab bukan saja di Melaka, di seluruh Malaysia kita ada masalah. Kalau tengkujuh saja memang dan untuk food sustainability and food security, sepatutnya memang kita beralih kepada protein yang ditanam pula, yang dipelihara dalam sangkar kan, ikan. And tilapia contohnya is a very good protein source yang boleh berpanjangan. So UPM sedang membangunkannya, tapi kami tengah kerja UPM to develop the whole module, and then kita boleh roll out dalam bentuk-bentuk IPR lah. Dan dia tidak memerlukan tanah yang banyak sangat, kerana sangkar tu banyak cara boleh buat lah. Either you boleh buat bertingkat, pernah ada orang buat sebenarnya, dan oleh kerana skill dia tu tak macam pertanian crop ni, maksudnya by 1-2 ekar tu sebenarnya dah kawasan yang besar, dan the economics already make sense. Jadi insyaAllah we will launch yang dalam sangkar ni sometime next year lah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Nama saya Rais. Saya Esko yang bertanggungjawab dengan sekitar juga perumahan dan kerajaan tempatan. Jadi pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada pihak Kementerian Ekonomi juga. Tadi balai polis baru yang dapat tu adalah di dalam don saya. 91,000 penduduk. Kita hanya ada satu balai polis lama yang ada 18 orang anggota. Jadi terima kasih dah lulus. Soalan saya dan juga sedikit pendapat adalah berkenaan dengan 3 perkara yang Berhormat Menteri. Perkara pertama adalah isu di negeri Melaka yang di bawah portfolio saya ini adalah berkenaan dengan sampah sarap. Ya, ini kita memang telah dimaklumkan sekian lama, kita telah pun diluluskan untuk projek waste to energy di Sungai Udang. Tapaknya pun telah ada dan sebagainya, tetapi sehingga sekarang ianya masih belum materialize lagi lah. Jadi kita masih bergantung kepada satu sahaja tapak pelepasan sampah yang ada, iaitu di Sungai Udang juga. Satu Melaka hanya buang di situ. Satu hari penduduk negeri Melaka produce sampah kalau ikut data adalah lebih kurang 1,050 tan. Jadi isu yang berlaku sekarang ini, kalau ikut daripada JSPN, Jabatan Sisir Pekerjaan, dan KPKT, sehingga 2026 Mac itu adalah umur kepada tapak pelepasan sampah tersebut. Jadi ditambah lagi isu yang ada adalah kalau WTE ini mula dibina sekalipun, tidak akan mungkin ianya dapat disiapkan mengikut jadual pasal dia dah lewat lama. Saya rasa itu isu di KPKT dan sebagainya. Jadi saya ingin melihat di mana ini adalah penting bagi rakyat negeri Melaka, kerana 30% kalau ikut data daripada 1,050 tan tadi itu adalah datangnya daripada sampah-sampah ICI, Industri, Commercial dan Institution. Jadi kita faham negeri Melaka tertakluk di bawah Akta 672, semua diuruskan oleh pihak federal.
Jadi kita tidak boleh mengambil apa yang telah ditetapkan itu. Cuma ianya akan menjadi masalah kalau kita tidak melihat dari sudut yang betul. Kalau terus bergantung kepada landfill sedia ada ataupun membuka kepada landfill baru. Jadi yang ini adalah isu yang sangat besar pada saya. Kerana contoh di Melaka ini kita ada kilang yang terbesar iaitu kilang Zinggi yang produce sampah liciknya dan sebagainya sehari sudah hampir 200 tan untuk dia sahaja. Jadi dalam tempoh sebulan ni saya rasa Zinggi adalah antara penyumbang terbesar kalau nak dibuang ke Sungai Udang. Baru-baru ni pun ada masalah yang berlaku. Tak termasuk lagi dengan sektor-sektor industri yang lain. Jadi saya rasa dari sudut ini kalau boleh untuk dilihat bajetnya bagaimana untuk sampah Sarawak. Pasal ketika saya jumpa dengan Yang Berhormat Menteri YB Ngah Komeng pun beliau menyatakan antara bajet terbesar di KPKT adalah untuk pengurusan sampah, iaitu sisa pepejal. Jadi saya berharap untuk negeri Melaka ini kita boleh lihat dari sudut itu. Sebab kita dah tertakluk bawah Akta 672, kita tak boleh buat secara PFI dan sebagainya juga tidak boleh. Jadi yang ini perlu dilihat dari sudut jangka masa panjang. Yang kedua adalah berkenaan dengan isu perumahan. Baru-baru ni saya mengucapkan terima kasih jugalah kepada pihak Kementerian Ekonomi dan Yang Berhormat Perdana Menteri apabila ada pengumuman tentang kita memang dah ada SJKP. Isu di negeri Melaka saya rasa mungkin di negeri lain juga sama. Terutama untuk masyarakat Bumiputera. Kalau di negeri Melaka kita tidak ada isu tentang tidak cukup rumah dan sebagainya. Melaka antara negeri yang rumahnya paling murah, 233,000 yang dia punya kadar median dia. Isunya adalah untuk kelulusan loan. Hatta kita di sini 10% setiap yang nak buat projek kita akan tetapkan untuk buat rumah 70,000. Lepas tu ada rumah 15%, 10% lagi adalah 120,000, 15% untuk 180,000 dan 250,000. Ini dikategorikan sebagai rumah mampu milik. Tetapi mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap, slip gaji yang betul, yang seperti kriteria yang SJKP buat, tetapi masih lagi kadar untuk kelulusan itu kalau mengikut REHDA, maksimum can go up to 30% sahaja Yang Berhormat Menteri. Jadi kita harap kepada Kementerian Ekonomi untuk memikirkan bagaimana lagi untuk membantu. Kadang-kadang contoh, kita dah buat rumah murah 120,000 dan memang saya yakin dan percaya contoh kakak-kakak atau pakcik-pakcik kita yang meniaga pasar malam ataupun penjaja ni, mereka mampu untuk membayar di kategori itu. Tapi dia tidak mempunyai kriteria yang cukup, tapi dia tak dapat loan. Bila dia tak dapat pinjaman, dia tak boleh dapat rumah yang telah kita melalui lembaga perumahan siapkan. Dan untuk negeri Melaka, kita pun ada Melaka Finance House, tapi ianya tidaklah boleh menampung ataupun mendapatkan loan yang secukupnya untuk situ. Dan yang terakhir, Yang Menteri tentang alam sekitar, kalau boleh kita Melaka baru-baru ni ketika Yang Berhormat Menteri NRES Tuan Nik Nazmi hadir ke Melaka, kita sampaikan hasrat Melaka kalau boleh dapat, kita sudi untuk menjadi muzium alam sekitar yang pertama di negeri Melaka, di Malaysia ni. Baru-baru ni kita ada datang, kita bekerjasama bersama dengan pihak UTM dan juga daripada Jepun ada datang. Di Jepun dia ada banyak muzium alam sekitar. Saya rasa Yang Berhormat Menteri juga adalah antara champion untuk alam sekitar dan tenaga boleh baru. Jadi kalau boleh dilihat untuk kita mendidik rakyat tentang pentingnya apa 50 tahun dahulu, contohnya di Melaka ni kita ada sungai yang dulunya memang menjadi satu laluan perdagangan dan selepas itu tidak dijaga dengan baik dan akhirnya sekarang Sungai Melaka antara produk pelancongan yang terbaik di negeri Melaka ni. Jadi mungkin yang kalau dia boleh difikirkan tentang adanya satu pusat kecemerlangan atau pusat alam sekitar dan juga hijau, yang itulah Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum. Soalan pertama pasal sampah.
soalan masalah besar negara sebenarnya. Sebab dalam PBT yang ada kat Malaysia ni, saya ingat tak sampai 10 PBT yang kutipannya cukup untuk dia mengendalikan kutipan sampah, cukai pintu semualah. Yang lain tu semua perlukan bantuan dan subsidi kerajaan. Itu sebahagian daripada sebab kenapa soal sampah ni untuk negeri-negeri di bawah akta yang memilih dia dikendalikan oleh persekutuan kan. Saya akan tengok yang keadaan di Melaka sekarang kan, kerana secara dasarnya lah untuk RMK 13 ni kita cuba nak meletakkan beberapa aspirasi yang boleh mempercepatkan anjakan. Because kalau kita tak letak the end in mind, selalunya dia business as usual lah. Business as usual ni kita selalu anjak goalpost tu lah. 5 tahun anjak lagi 5. Jadi untuk contoh sampah kan, aspirasi kita ialah supaya tak ada landfill baru dah. Sebab landfill ni mahal. Satu landfill ni 50-60 juta hanya untuk longgok sampah. Lepas tu bila dah ada longgok sampah, kita gaul kepala. Lepas tu macam mana nak buat lepas itu kan. Jadi saya daripada 2 tahun lepas kami dekat Kementerian Ekonomi kan, perancangan landfill ni dibuat oleh KPKT lah. KPKT rancang, so kemudian dia datang ke Kementerian Ekonomi minta bajet lah kan. Jadi kita tiap-tiap tahun, saya memang ada dilema, saya nak luluskan, ya Allah 70 juta sana sini semua kan. Jadi dalam keadaan yang kita nak jadi negara maju, yang dalam kita ni tahu bahawa pengurusan melalui landfill ni cantik pun tidak, murah pun tidak, tapi tiap-tiap tahun kita nampak tak perlahan dengan landfill kan. So we do have that dilemma. Jadi secara aspirasinya kita memang nak kata by the end of RMK 13, of course saya kena yakinkan kabinet lah. Sebab menteri yang lain-lain akan kata, mampulah aku tak bagi buat landfill, aku nak letak sampah kat mana lah. Kalau ikut aspirasinya ialah kita dah tak ada landfill baru. Dan tujuan kita buat begitu ialah supaya perancangan peringkat negara ni daripada sektor awam, sektor swasta, bila dia dah tahu tak ada landfill baru, barulah dia terkapai-kapai cari macam mana nak selesai ni, tak ada tempat nak buang sampah ni kan. Jadi maksudnya kalau waste to energy, kalau yang sebelum ini speednya nak menjalankan tu sangat perlahan. Jadi lepas ini maksudnya perancangannya kita boleh tengok, kalau landfill baru tak ada dalam tempoh 5 tahun lepas ni, tak ada landfill dah, berapa banyak waste to energy kita kena buat. Dan barulah cepat kan. Itu di peringkat kami dekat atas lah kan. Tapi untuk kes yang spesifik macam Melaka ni, because yang perancangan sedia ada dengan WTE itu mungkin tak berjalan mana sangat lagi. So let me have a look at it lah. Saya ingat untuk RP5 memang tak ada landfill baru. Sangat ada landfill baru. Melaka tak ada lah. Kalau ada pun 1-2 Johor je. So dari segi bajet memang kita tengah face down landfill baru. Kalau tidak kita sampai bila-bila tak berubah tau. Memang kita suruh kita semula suruh buat ni, nak buat waste to energy, tapi tiap-tiap tahun tambah landfill baru. Dan bila ada landfill baru, industri pun dia tak berubah lah, because dia tahu dia boleh orang angkut buang kan. Jadi and then kalau kita nak rehabilitate pun the cost is getting more and more expensive lah. Jadi itu sesuatu yang bila saya sebut tadi ada beberapa anjakan besar yang kita nak buat tu, salah satunya itu termasuklah juga soal sampah lah kan. Sebab kos untuk menguruskan sampah ni dah terlalu tinggi. Selain daripada kos yang nak menguruskan sampah tu, kos subsidi cukai pintu yang indirectly kerajaan bagi kepada PBT ni pun di peringkat kebangsaan, di peringkat persekutuan pun dah tinggi sangat, because you cannot charge because tak naikkan cukai pintu kan. Jadi whatever the difference dalam pengurusan sisa pepejal tu, yang itu kena tanggung daripada national budget, and there's a limit to how long that can go lah kan. Soalan kedua pasal perumahan, juga salah satu perkara yang sedang dibincangkan secara
radikal. Selalunya bila kita buat RMK 13, kita lontarkan benda macam ni. Ini diagnosis dia. Ini business as usual dia. Apa benda yang paling radikal yang boleh mempercepatkan peralihan ini kan? Jadi dari segi perumahan mampu milik, itu adalah kekangan-kekangan yang ada di semua negeri, bukan hanya di Melaka kan? Pemaju seberapa banyak yang dia cuba boleh, kalau boleh dia tak nak buat rumah mampu milik. Sebahagiannya memang betul lah susah nak jual kan. Jadi dia serahkan, kalau dia serahkan ataupun lembaga perumahan negeri nak jual pun dia berbeza-beza. Ada negeri tu dia boleh, tapi banyak negeri tu take up rate dia rendah lah kan. Dan dia bukan saja soal supply or demand. Demand tu ada, supply pun kalaupun tak cukup lagi. Kalau tengok inventory rumah kebangsaan, memanglah kita boleh kata at the national level dia masih lagi ada shortfall in supply. Sebab kebanyakan rumah yang dibina ni masih lagi di atas 500,000 ke atas. Sedangkan the main demand is untuk mampu milik inilah. Tapi is also beyond supply and demand yang macam YB sebut, sebab dia soal financing jugalah. Kajian ada SJPP dan sebagainya kan. Perkara yang kita tengah tengok dekat RMK 13 ialah macam mana nak menyatu padukan and integrate the whole management and supply of housing ni di peringkat nasional, supaya kita tidak lagi buat integrated yang fragmented yang ada sekarang. Sekarang ni negeri tu buat sikit, ni buat sikit. Jadi you tak ada inventory yang meluas. Without a big inventory, financing juga ada masalah. And when we have this problem of financing, kita tak boleh nak mainstreamkan contohnya rent to own. Sebab nak buat rent to own, kalau rumah tu siap, diserahkan kepada kerajaan negeri, tapi nak buat rent to own, suruh kerajaan negeri manage it. Kerajaan negeri tak ada financial capacity. It's not bankable to do it. Jadi it requires a national level bankability, barulah kita boleh mainstreamkan rent to own. And if rent to own takes over as the preferred or the main financing option kepada orang ramai, then kumpulan-kumpulan rentan yang masih lagi payah untuk dapat loan, sebab ada SJPP pun dia payah dapat, walaupun dia dapat 10% garanti, bila dia tak ada slip gaji ataupun gaji dia tak tetap, dia berniaga, dia masih lagi tak boleh benefit daripada SJPP. So rent to own is an answer to this, but it has to be done at the national level lah. Jadi kami sedang membangunkan yang itu. Cuma saya minta saudara-saudari faham lah, you see the challenge dekat kerajaan persekutuan sama lah, kerajaan negeri pun sama lah. Kita masing-masing ada portfolio. Jadi Kementerian Ekonomi manage the planning for the whole country. Jadi kita buat semua, housing kena macam ni, pendidikan kena macam ni lah. Dia tak tentu KPKT setuju. Kita kata kita nak kena buat gini-gini, this is the direction forward kan. Kabinet tak tentu bersetuju dengan pandangan ataupun rancangan Kementerian Ekonomi tu. So let us go through that process kan. But our view dekat Kementerian Ekonomi is that kita tak boleh lagi manage it on fragmented small scale yang ada sekarang. Dan kalau itu hala tuju kerajaan persekutuan, resource is given to it, then we need kerjasama kerajaan negeri to make it work. Sebab perumahan ni juga adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri juga kan, dari segi tanah, daripada rumah, and kalau sebelum ni perumahan tu diserahkan kepada kerajaan negeri, kita ada hasil dari segi rumah mampu milik kan. Kerajaan persekutuan ambil tanah daripada kerajaan negeri, bina rumah mampu milik ataupun PPR, kemudian serah kepada kerajaan negeri. Different states have different capability to manage it. Sebab tu ada negeri yang take up dia okey, ada negeri yang 70% dia take up rate dia, yang lain tu kosong dan mula terbengkalai kan. So all these are being looked at. Then saya berterima kasih because I think your diagnosis will be raised is on spot. I mean, unless we figure out to do this at the national level, kita akan secara berterusan ada masalah-masalah yang mismatch macam inilah. Tangga Batu.
kita dah dapat RTO, rent to own untuk 2 PPR, iaitu PPR Kerubung dan Tehil. Keseluruhan Melaka kita ada 5 PPR. Tetapi baru-baru ni bila PPR Tangga Batu tu 120 unit je, tapi dia tak dapat rent to own. So mereka yang masuk ni semua masih menyewa. Yang ini juga kalau boleh, saya nampak apa yang Menteri cakap itu memang yang terbaik kaedah RTO ni. Cuma kalau boleh, bila KPKT dah buat saja, sekarang semua state akan sediakan tanah, baru PPR akan dibina. Tetapi biarlah daripada awal skimnya terus RTO. Jadi lebih mudah, mereka tahu, mereka masuk. Macam sekarang ada yang dah masuk dah nak keluar ni, pasal dia tak tahu sebenarnya itu bukan rent to own. Sorry Muhammad, terima kasih. Saya setuju, sebab itu kalau kita pakai model yang sama, model kita sekarang ini ialah daripada pembinaannya ialah untuk jual. Jadi if the country membina rumah-rumah untuk orang susah ni untuk dijual dalam keadaan kita tahu dia memang tak mampu nak beli, kan, it has to be rent to own. Tapi kalau rent to own tapi planning dan juga financing awal itu adalah untuk dijual, pun tak jadi. So we need to be able to pump into the market. Jumlah unit rent to own ni jauh lagi banyak daripada yang ada sekarang. From the beginning is rent to own, and for that it requires scale. And for scale to happen, pandangan saya, dia tak boleh berlaku di peringkat kerajaan negeri, kerana bankability itu mestilah berada di peringkat persekutuan lah. We are developing the plan. Nanti saya kena bergasak tengok pandangan KPKT macam mana lah. The problem macam saya sebut tadi lah, saya tak rasa agensi yang berlainan ni dia niat dia tak baik. Masing-masing kementerian ni semua niat baik, masing-masing semua nak buat gini. Cuma kalau ada pandangan, dan itu selalunya cabaran Kementerian Ekonomi, sebab our portfolio ni covers all kementerian, kan. Kalau pandangan daripada central agency macam Kementerian Ekonomi ni agak lain daripada perancangan kementerian itu, jadi dia kena tukar banyak. Banyak dia nak kena tukar. Lepas tu dia kata, ni tak nak lah, tak boleh pakai ni. Sebabnya banyak yang nak kena ubah, kan. So that's the process that we are going through now, is to convince everyone if we were to do this. And the beauty of what we do dekat Kementerian Ekonomi, selalunya if we feel that this is how we should do it, we can back it up dengan budget. Because kami yang luluskan budget. Sebab the other side of the coin, kalau tiap-tiap tahun kita lulus budget, tapi kita rasa macam ni tak ke mana ni, lulus bajet macam itulah, dia buat benda yang sama, and doing the same thing over and over again is not going to solve that big problem, kan? Jadi perumahan itu adalah satu benda yang we are trying to be very bold and radical. Cuma saya bimbang kalau we are too bold and radical, orang kata tak boleh buat ni, kan. So let's go through that process lah. Yang ketiga yang pasal museum tu, insyaAllah I know Andres memang dah submit permohonan untuk museum. Keputusan tu nanti dekat apa nama ni, Andres lah. Keputusan dekat kami is to scrutinize. Saya merasakan bahawa memang untuk 5 tahun akan datang, kerajaan persekutuan kena bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk membina lebih banyak destinasi or landmarks, sebahagiannya dalam bentuk museum, untuk kita tambah tourism offering kita. Tourism offering kita sekarang ni tak cukup. We have to admit it sebagai sebuah negara. Untuk kita sama kita mungkinlah kot. Tapi katakanlah saya duduk kat Amsterdam, saya nak pergi kat Malaysia, kalau kita nak kata pantai saja, orang kata baik pergi Maldives. Maldives is nak pantai, pergi Maldives, kan. Jadi we need to be able to create a lot more, dan sebahagiannya adalah things like tadilah, museum biodiversity, museum alam sekitar semua. Andres dah memang menulis surat secara rasmi. Saya tak tanya lagi dia nak buat kat mana. So I think bolehlah pergi buat baik dengan Andres sebaik yang mungkin, because I think the moment kita pertimbang, it's going to be next year punya budget lah. The moment kita pertimbang, then they will decide dekat mana nak letak museum biodiversity itulah. So saya ingat kita dah boleh makan kot. Dah 12.10 ada soalan ni. Baik Akmal.
regarding dalam bajet yang sebelum ni, yang amat berhormat PMX telah mengumumkan untuk penyasaran subsidi. Of course, apabila kita setuju apabila golongan yang kaya ini dikurangkan subsidinya. Tapi how do you define the T15? Because of based on your previous statement, you mentioned that there is no longer based on the household income. And then of course, kalau household income yang berhormat Rafizi, dah tentulah ada orang RM3,000 memang kalau ikutkan dia tergolong dalam B40 katalah ataupun M40, tetapi sebenarnya dengan komitmen yang dia ada sebenarnya menjadikan dia sebenarnya boleh jadi pada B40. Jadi can you share with us how do you define T15 because of the implication tu akan buat pada tahun depan itu. Whether it's B40, M40, T20, T15, ini adalah statistical line. Dan statistical line ini bergantung kepada population itu, dan population itu bergantung kepada kriteria. Kalau YB Akmal ingat, saya daripada sebelum saya jadi masuk jadi kerajaan pun, I have difficulty dengan pendapatan isi rumah kasar ni. Satu sebab dia tidak membezakan ikut kawasan. Jadi contohnya tempat yang lain-lain kos sara hidup dia tu lain. Jadi kalau di Setiu Terengganu contohnya kan, pendapatan isi rumah 5,000 sebulan itu sebenarnya T20. Gaya hidup dia dah boleh jadi T20. Sebab rumahnya murah, kosnya murah dan sebagainya kan. Tapi kalau RM5,000 sebulan di KL, masaklah kau. Memang B40 pun merangkak sebenarnya RM5,000. Tambah kalau anak 4-5, betul anak pula, terutamanya anak yang baru lahir pun mahal, ataupun dia dah mula nak masuk universiti pun mahal kan. Jadi konsepnya memang kita kena pergi kepada pendapatan isi rumah bersih. Dalam kerajaan, kita dah sampai ke peringkat membentangkan dan diterima pun satu konsep yang kita panggil perbelanjaan asas kehidupan wajar. Mengikut daerah-daerah di seluruh Malaysia, kita ada kos berapa perbelanjaan asas untuk hidup wajar mengikut saiz isi rumah dan juga lokasi. Jadi mungkin kalau di Kota Baru harga perbelanjaan asas dia begini, kalau di Bandar Melaka lain dan sebagainya kan. Kita ada dia drag sedikit itu kerana pandangan yang berbeza mengenai penyasaran subsidi. Penyasaran subsidi RON 95 ini sesuatu yang kontroversial. Ramai orang tak setuju. Jadi sebab itu walaupun semua ni dah dibincangkan daripada tahun lepas, untuk kita dapat keputusan tu lambat. Kan? Jadi akhirnya dia telah dibuat keputusan. Akhirnya kabinet menerima bahawa yalah, walau macam mana kena maki pun, this has to be done because otherwise kita ada masalah. Schools, hospital dan sebagainya. It cannot happen anymore kan. Jadi bila kita dah dapat keputusan itu, sekarang ni MOF dengan Kementerian Ekonomi, we are refinalizing untuk dibentangkan balik kepada kabinet apakah kriteria ada, dan kita kena tengok kepada the numbers. 8 bilion itu adalah jangkaan bahawa hampir 40% daripada subsidi sebenarnya dipakai oleh T20 dan juga orang asing. Ni T20 yang dululah yang mengikut pendapatan, itu yang jadi kontroversi itu kan. Itu anggaran that the volume 40% of RON 95 itu sebenarnya dipakai oleh golongan T20 ke atas lah. Bila kita muktamadkan, this is what Kementerian Ekonomi has in mind. Satu, dia mesti berdasarkan perbelanjaan asas kehidupan wajar di kawasan itu. Maksudnya hanya keluarga yang pendapatan isi rumahnya itu melebihi perbelanjaan asas kehidupan wajar. Those people yang dia berada cukup-cukup atau di bawah perbelanjaan asas kehidupan wajar, dia layak dapat subsidi. So if that's the case, then kita kena tally sebenarnya berapa penjimatan.
And then from there I think yang itu yang akan melibatkan soal kewangan kan, berapa subsidi yang nak diperuntukkan dan sebagainya. Sebab itu kalau tanya menteri hatta PM pun there is no direct answer now. Conceptually kita nak pastikan bahawa semua yang berada di dalam band di bawah perbelanjaan asas kehidupan wajar. So for example, untuk keluarga, katakanlah keluarga 4 orang di Bandar Melaka, perbelanjaan asas kehidupan wajar dia tu campur-campur, katakanlah I can't remember on top of my head, katakanlah 5,000 lebih. Campur rumah ni semua-semua anak 2 orang 5,000 lebih kan. Then from there kita tengok, kalau kita kata kita bagi kepada siapa-siapa yang berada di atas itu dia kena bayar harga pasaran. Then kita tengok sebenarnya berapa kos kepada kerajaan daripada the final subsidi. Tapi kalau kita tengok sebenarnya kita boleh push lagi ke atas. Maksudnya kalaupun perbelanjaannya adalah lebih daripada perbelanjaan asas kehidupan wajar, tapi kita push lagi, tambah lagi 1,000, tambah lagi 2,000, then we can define anyone above a certain percentage of perbelanjaan asas kehidupan wajar tak payah bayar. The problem with that is that kita kena go through that dollars and cents and the numbers data sekarang yang sedang berlaku sekarang. And I think once we do that, the whole objective ialah supaya more or less 15-10% of the top in the society yang setelah ditolak komitmen lokasi semua, so kita apply that T15 itu kepada sampel ataupun population yang memang kita dah ambil kira segala perbelanjaan dan sebagainya, and at the very minimum dia mesti mencukupi untuk kehidupan wajar lah kan. So I think let's go through that process, baru kemudian kerajaan akan umumkan lah what exactly. Tapi dia tak macam sebelum ni lah, T20, M40 tu tak ada kan. Dan saya harap saudara-saudari juga tahu the data process tu is humongous. Dia tak pernah dibuat dalam sejarah negara kita yang kita nak kena tentukan keadaan sosioekonomi setiap isi rumah seluruh Malaysia. We never do that. Kalau kita buat STR ke sebelum ni kan, dia sebenarnya hanya pendapatan individu ikut dia saja. Kita tak ambil kira sangat lah, anak tanggungan dan sebagainya kan. So, I mean, give us some time to go through that. Tapi I can assure that it's not going to be pendapatan isi rumah kasar. Dia akan mengambil kira anak, lokasi, tanggungan, rumah, semualah, kenderaan dan sebagainya. Okay? Nah, jadi saya harap itu a good break untuk kita makan. Saya tak boleh makan lama-lama anti-gastrik. Jadi terima kasih banyak-banyak, insya-Allah. Kalau ada input yang lain itu boleh terus diberikan juga di laman RMK 13. Kita ada laman RMK 13, orang ramai, wakil rakyat, pegawai kerajaan boleh terus bagi pandangan dan kita akan cuba garapkan seberapa banyak. Itu akan membantu kita menguruskan RMK 13 dengan lebih baik. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.